Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan betapa Perikatan Nasional berjaya mendapat sokongan golongan pengundi muda pada PRU ke-15 dan Pilihan Raya Negeri berlalu. Katanya, Alhamdulillah PRU 15 dan PRM baru-baru ini, gelombang orang muda berlaku. Orang-orang muda yang berumur 21-40 tahun ini sokong kita. Majoriti sokong kita belaka yang tinggalnya orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua usia 60-70 yang berkarat hijau ini tak payah kira lah. Apabila kita ajak mengundi, dia kata masa zaman Jepun dulu susah lagi. Sekarang senang, dah boleh ke laut, boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Dia tak faham politik, tapi orang muda-muda faham dan bersama dengan kita. Pembegitu Abdul Hadi berkata, golongan pengundi saluran 1 dan 2 itu perlu dipujuk supaya menyokong PN. Katanya, undi polis, tentera dan pegawai sekarang menang. Masalahnya undi saluran 1, saluran 2. Yang ini golongan tua boleh dipujuk-pujuk. Kalau tak sokong PM, buang masa tak payah pujuk, biarkan sahaja. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata PRK Kemaman kali ini sangat penting untuk menolak UMNO. Katanya ini kerana UMNO yang bertanding kini adalah UMNO yang bergabung dengan DAP dan PKR. UMNO yang meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Ini kena ingat, orang UMNO kena tahu. Kena tahu UMNO yang ada ini berpakat dengan PKR, yang liberal, yang menjalankan negara. Kita kena jatuhkan dan kalahkan. Untuk rekod, PAS pernah 3 kali bekerjasama dengan DAP dalam pakatan politik menghadapi Pilihan Raya Umum pada 1999, 2000 dan 2013. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan parti lawan kini berasa terancam dan cuba memikat ahli parti itu selepas melihat Perikatan Nasional semakin mendapat sokongan. Dia memberi gambaran tersebut semasa ucapan perasmian Perhimpunan Agung Tahunan Sayap Serikandi, Armada, Serikandi Muda dan Bersekutu Bersatu kelima di ICC Shah Alam. Susulan 4 ahli parlimen parti itu bertindak menyatakan sokongan kepada kerajaan. Katanya ketika Bersatu semakin mendapat perhatian dan sokongan, musuh mula merasa resah. Dalam kalangan kita telah mula didekati, dipujuk rayu, cuba disunting agar Bersatu dilihat lemah dan longlai. Ada dari kalangan kita yang sentiasa lupa, musuh politik hanya mendekati apabila kita dilihat sebagai trik atau ancaman kepada kekuasaan mereka. Tambahan lagi, setiap ahli perlu berusaha memperkasakan parti dan berusaha menarik keahlian baru. Selain merangka program yang bersesuaian dengan perjuangan parti, ahli-ahli turut disuruh taat dan setia kepada Presiden Muhyiddin Yassin. Katanya, ketaatan dan kesetiaan kepada tansi Presiden mesti sentiasa tertanam dalam diri kita. Dalam setiap tutur kata dan perbuatan sebagai ahli parti, hubungan dan sensitiviti dengan sesama rakan dalam parti-parti komponen juga hendaklah sentiasa dijaga. Faizal turut menegaskan pihak lawan cuba menakutkan pengundi bukan Melayu dengan memainkan naratif dengan mempamerkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ekstremis dan mempromosikan keganasan. Katanya sejurus Perikatan Nasional berjaya memenangi 74 kerusi semasa PRU 14. Pihak lawan mencipta ungkapan seperti pemerintahan Taliban serta gelombang hijau. Katanya saya suarakan masalah Islamofobia, terutama stigma yang menggambarkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ganas. Kata-kata seperti ekstremis, zaman gelap, tidak progresif yang dikaitkan dengan kepimpinan Islam amat menyinggung perasaan. Stigmatisasi Taliban dan gelombang hijau ini amat berbahaya kerana ia membandingkan kebencian perkauman. Dalam jangka masa panjang, ia tentu akan lebih berbahaya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mempertahankan keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memegang portfolio kedua sebagai Menteri Kewangan. Bercakap ketika menjawab soalan tambahan pada sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat, dia berkata Anwar adalah orang terbaik untuk menerajui Kementerian Kewangan kerana sebagai Perdana Menteri, dia juga boleh memastikan projek perolehan kerajaan benar-benar telus. Sehubungan itu, Rafizi Pakatan Harapan Pandan berkata dia tidak bersetuju dengan cadangan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Pagoh, bahawa sudah tiba masanya untuk Anwar melantik seorang Menteri Kewangan. Malah bekas Perdana Menteri itu turut mencadangkan nama ahli parlimen Pandan tersebut atas alasan defisit kepercayaan terhadap kemampuan Anwar. Katanya saya tidak setuju, tokoh yang paling baik jadi Menteri Kewangan adalah Perdana Menteri. Ini kerana Perdana Menteri yang paling ada tanggungjawab besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk elak seperti berlaku sebelum ini. Menurut timbalan Presiden PKR itu, tanggungjawab untuk menyusun semula ekonomi Malaysia dan berusaha ke arah pemulihan terletak pada keseluruhan Kabinet. Katanya tugas itu diagihkan kepada semua jemaah menteri mengikut mandat dan tugas yang ada dalam kementerian masing-masing. Katanya, jadi kalau dikatakan bagaimana nak rungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau Menteri Kewangan semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Ini kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh ialah berkaitan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab Menteri MITI, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia contohnya. Katanya untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru, itu termasuk bidang kuasa bawah Kementerian Ekonomi, NRECC, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia dan lain-lain. Rafizi menjawab soalan tambahan Muhyiddin yang mahu menteri menyatakan sama ada dia bersetuju Anwar harus menyerahkan portfolio Menteri Kewangan pada menteri lain.
Bekas Perdana Menteri itu dalam soalannya mendakwa rakyat dan penganalisis tidak yakin dengan keupayaan Anwar untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Menjawab soalan itu, Rafizi menasihatkan pembangkang agar tidak menunggang nama rakyat jika tidak bersetuju dengan usaha kerajaan melaksanakan pemulihan ekonomi negara ketika ini. Katanya pemulihan ekonomi dapat dilihat melalui pencapaian kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi yang menyaksikan berlaku 3 kali berturut-turut bagi setiap suku tahun. Rafizi berkata ini kali pertama sejak bertahun-tahun yang negara menyaksikan pertumbuhan ekonomi. Penyokong PAS dan Perikatan Nasional diingatkan tidak terlalu yakin dan mengambil sikap berjaga-jaga dalam menghadapi pilihan raya kerja Kemaman. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Nasruddin Hassan berkata, semua penyokong dan jentera perlu bekerja keras bagi memastikan calon Ahmad Samsuri Mokhtar mempertahankan kursi itu dengan majoriti lebih besar. Katanya paling tidak kita mengekalkan kemenangan. Kalau boleh menang kita nak capai majoriti lebih besar, tetapi saya nak pesan jangan overconfident. Sebab kalau datang overconfident, malas berkempen, malas bekerja untuk parti. Lawan kita buat kerja kuat sebab dia jangka kalah. Kita sedap rasa menang, akhirnya buat kerja perlahan. Jadi tolong jangan overconfident sampai kita tak kerja. Kita kena bertukar selumo sampai hari mengundi. Nasruddin bagaimanapun optimis PAS melalui pencalonan Samsuri mampu mengulangi kemenangan seperti pencapaian PRU15. PRK Parlimen Kemaman 2 Disember ini menyaksikan pertandingan dua penjuru antara PAS dan BN yang mempertaruhkan bekas Parlimen Tentera Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor. Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu diberi tanggungjawab mempertahankan Parlimen Kemaman dimenangi PAS sebelum ini dengan majoriti lebih 27,000 undi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan terdahulu Perikatan Nasional langsung tidak mengambil tindakan berkaitan kes yang mencabar enakmen syariah dan menunggang isu tersebut demi keuntungan politik. Katanya kes di Selangor pada tahun 2021 dan diikuti di Kelantan. Kita tidak dengar jawatan kuasa ditubuhkan, Menteri Undang-Undang tidur tidak buat apa, di mana yang kita tentang. Kes dibawa pada 25 Mei tahun lalu. Siapa Perdana Menteri ketika itu, doa saja berjela. Pasal apa Menteri tidak jalankan tugas. Mahkamah benarkan prosedur dalam bulan September tahun lalu, tetapi Menteri tidak tahu ada kes syariah. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Azizi Abu Naim, Perikatan Nasional Gul Musang dalam sesi pertanyaan Perdana Menteri. Berhubung kes Ning Ini Zurina, Ning Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan pimpinan PAS. Azizi turut bertanya berkenaan jawatan kuasa khas mengkaji keberkesanan Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang negeri. Katanya Ketua Hakim Negara telah beri teguran. Kita mesti ambil pertimbangan supaya kes ini dilihat. Ia bukan mencabar syariah, ia mencabar keputusan kuasa negeri dalam perlembagaan. Beliau juga tegur beberapa peguam. Mahkamah Persekutuan mengumumkan bahawa keputusan kes Ning Ilin lawan negeri Kelantan ditangguhkan. Ia juga memberikan peringatan agar tidak memesongkan fakta kes. Ning Ilin dan anak perempuannya mencabar keabsahan 18 enakmen syariah Kelantan dan mahu enakmen-enakmen berkenaan diisytihar sebagai tidak sah. Berhubung dengan jawatan kuasa pula, Anwar berkata ia akan melihat bagaimana hendak mengangkat syariah tanpa menjejaskan hak buka Islam. Kelantan ambil inisiatif yang bertentangan dengan perlembagaan. Mahkamah Persekutuan tidak menentang syariah, dia mereka putuskan. Tanggungjawab kerajaan ialah tubuhkan jawatan kuasa. Ada negeri yang keras dalam prinsip dalam kalangan negeri. Katanya kita setuju jawatan kuasa yang diperkenan raja-raja untuk mengangkat mahkamah syariah. Menjawab soalan tambahan Azizi yang mencadangkan kerajaan menjadi pencelah dalam kes Ning Ilin, Anwar menegaskan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan tidak akan menjejaskan usaha kerajaan memartabatkan syariah. Katanya saya akan usahakan dengan semua pihak ada persepsi seolah mencabar syariah kerana orang politik tunggang agama untuk politik. Isu substantifnya bidang kuasa. Keputusan kes Mahkamah Persekutuan dan kes Selangor ialah apa negeri boleh buat. Setiap negeri ada percanggahan, ada usaha selaraskan undang-undang. Keputusan ini tidak menghalang kerajaan dan Majlis Raja-Raja memberi pandangan buat peraturan tingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyela segelintir negara Islam yang masih belum memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel ekoran kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Penaung Aid for Palestine itu berkata, keadaan berkenaan amat malang apatah lagi ketika ini ada negara bukan Islam sendiri telah menamatkan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Katanya negara Amerika Latin yang bukan sebuah negara Islam pun sudah putuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi ada antara negara Islam yang masih ada hubungan diplomatik dengan Israel, mereka masih agak malu-malu untuk putuskan hubungan ini. Ini sangat malang. Abdul Hadi memberitahu satu situasi politik yang sangat menarik berlaku ketika ini apabila isu Palestin mendapat simpati bukan sahaja umat Islam, malahan masyarakat seluruh dunia yang masih ada sifat peri kemanusiaan. Katanya kita lihat satu protes rakyat sangat hebat bukan sahaja dari negara Islam tetapi dari negara bukan Islam seperti di Amerika Syarikat sendiri yang kerajaan yang paling kuat sokong Israel. Di England pula protes makin meluas apabila demonstrasi yang dilakukan makin hari makin melibatkan ramai peserta dan dimaklumkan juga ada segelintir pemimpin bertindak meletak jawatan kerana protes. Justru Ahli Parlimen Barat itu menegaskan
Malaysia perlu memanfaatkan gelombang protes masyarakat antarabangsa itu untuk terus membantu Palestin. Katanya selain menyalurkan dana, kita juga menggesa beberapa solusi dibuat terhadap isu peperangan Israel Palestin ini, antaranya kita desak kerajaan Mesir buka pintu sepadan mereka dan beri perlindungan kepada pelarian wanita dan kanak-kanak dari Palestin. Malaysia juga wajib memulakan tindakan undang-undang dengan mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. 9 hakim akan membuat keputusan terhadap permohonan semakar yang difailkan Ning Ilin Zurina Ning Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman bagi mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka ialah Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dan disertai Abang Iskandar Abang Hashim, Presiden Mahkamah Rayuan, Muhammad Zabidin Muhammad Diah, Hakim Besar Melayak, Abdul Rahman Sebil, Hakim Besar Sabah dan Sarawak serta 5 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan, Nalini, Marilyn Tiamsuan, Harmidan Singh, Nordin Hassan dan Abu Bakar Jaiz. Panel itu juga dijangka dengan hujahan lisan daripada 2 rakan mahkamah iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Persekutuan Peguam-Peguam Islam Malaysia. Kira-kira 1,000 ahli dan penyokong PAS berkumpul di perkarangan Istana Kehakiman di Putrajaya sebagai tanda sokongan terhadap Perhimpunan Pertahanan Syariah yang digerakkan parti itu. Walaupun ia adalah terkait dengan kesalahan enactment tersebut mematuhi perlembagaan negara atau tidak, PAS menganggap permohonan dikemukakan Peguam Terbabit adalah mencabar undang-undang syariah dalam negara ini. Intipati utama permohonan Ning Ilin dan Tengku Yasmin ialah meminta agar Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 kesalahan syariah dalam enactment Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri Terbabit bertindak melampaui bidang kuasa mereka. Sebelum ini, PAS mendakwa mereka berhimpun untuk mempertegur perundangan syariah negeri-negeri yang cuba diruntuhkan oleh pihak tertentu. Antara pemimpin PAS yang kelihatan hadir dan melakukan solat hajat di perkarangan kompleks Mahkamah pagi ini ialah beberapa pemimpin kanan PAS seperti Timbalan Presidennya Tuan Ibrahim Tuan Mat, Taqiyuddin Hassan dan Ahmad Fadli Syari. Tidak ketinggalan bekas Setiausaha Agung BN Anwar Musa serta Naib Presiden Bersatu yang juga Ahli Parlimen Putrajaya Ira Zujdin. Sebahagian besar orang ramai melakukan jahanam Zionis, hidup syariah dan hancur liberal. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin baru-baru ini menjelaskan dalam negara ini undang-undang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Bidang kuasa atau mengubah sesuatu enactment di peringkat negeri atau Akta Parlimen dibatasi oleh sepadan tertentu mengikut perlembagaan. Oleh itu, katanya sesuatu enactment atau akta mestilah berada dalam had yang dibenarkan oleh perlembagaan. Katanya jika sepadan itu dilanggar, maka Mahkamah Persekutuan boleh mengisytiharkan akta maupun enactment tersebut terbatal. Seorang daripada pelajar berkata, undang-undang syariah ini penting bagi umat Islam dan tidak patut disentuh oleh sesiapa. Katanya sepatutnya kerajaan kena ambil tindakan kerana dalam perlembagaan tertulis Islam sebagai agama rasmi. Sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang dilaporkan berada di Istana Kehakiman Putrajaya sehingga menyaksikan kerusi barisan pembangkang di Dewan Rakyat kosong. Sehubungan itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi lebih masa kepada ahli parlimen untuk membangkitkan sebanyak 3 soalan tambahan. Malah beberapa soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen pembangkang juga dilangkau kerana mereka tidak hadir. Kursi barisan ahli parlimen pembangkang pada sesi persidangan pagi kosong tanpa kehadiran mana-mana wakil rakyat. Muhammad Isa Barisan Nasional Tampin bangkit mencela dan memaklumkan kepada Speaker bahawa tiada ahli parlimen pembangkang yang hadir. Katanya, Tan Sri Speaker bukan ramai tak hadir, seorang pun pembangkang tidak ada hari ini. Jimmy Puah, Pakatan Harapan Tebrang pula berpantun mengenai ketiadaan wakil rakyat pembangkang ketika membangkitkan pertanyaan lisan. Disebabkan ketiadaan ahli parlimen pembangkang, Johari membenarkan 3 pertanyaan tambahan dikemukakan kepada menteri atau timbalan menteri pada sesi pertanyaan lisan. Ahli Parlimen PAS Bersatu tidak hadir ke Parlimen dipercayai menghadiri perhimpunan di hadapan Istana Kehakiman di Putrajaya. Perhimpunan Anjuran Perikatan Nasional itu bagi membantah tindakan 2 individu yang mencabar 20 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. 2 minggu lalu, Afnan Hamimi, Taib Azamuddin, Perikatan Nasional Al-Wusta membangkitkan rasa tidak puas hati apabila menteri gagal terhadir tepat masa pada sesi pertanyaan lisan di Parlimen. Malah dia meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kabinet memantau kegagalan berkenaan.